Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta di keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey. Hari ini saya ingin berbicara sedikitlah berkenaan dengan apabila saya mengeluarkan video bagi memberikan respon persoalan daripada penonton, terutamanya sekali berkenaan isu 5,000, 10,000 ataupun pengeluaran secara bersasar. Okey, jadi apabila dah keluarkan video ni, bila kita tengok pandangan, komen dan juga ramai yang mesej secara peribadi dan sebagainya, dah mula dah orang kata berbeza-beza pandangan dan berbeza-beza pendapat. Ada yang kata tak apalah, kalau tak boleh juga 10 pun 10 lah. Betul, ada juga yang kata kalau boleh janganlah 10, tak cukup, kita nak sekurang-kurangnya 20,000, kita nak sekurang-kurangnya 30,000. Okey, banyaklah. Dan kalau kata di kalangan pertubuhan ataupun individu tertentu dan sebagainya, saya pun tak tahulah kalau mereka ada riskan ataupun mereka ada naikkan berkenaan dengan isu jumlah tertentu bagi tuntutan kira BSP 2.0. Okey, jadi apa yang saya boleh katakan, macam semalam saya telah jelaskan bahawa tuntutan kira BSP 2.0 ini, jika hendak menggunakan nama tuntutan kira BSP 2.0, ianya adalah orang kata berpaksikan kepada Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat, yang mana tuntutan ini berjalan secara bersasar kepada 4 kategori pencarum. Isi rumah, asyik sebut isi rumah je, ibu tunggal, mereka yang dah lama tak mencarum, B40 bawah 20,000, B40 dan juga M40 yang ada caruman lebih daripada 30, ada lebih daripada 20,000, pengeluaran sebanyak 30%. Okey, 4 kategori ini telah pun jelas, dan sehingga kepada hari ini PGR ataupun Abang Azmi Bujir sendiri tidak pernah mengeluarkan sebarang kenyataan akan ada pindaan terhadap nilai tuntutan, jenis tuntutan dan sebagainya. Jadi perkara ini bukannya satu tuntutan ataupun satu orang kata idea rasmi daripada PGR. Ini adalah daripada pihak-pihak ataupun pertubuhan-pertubuhan tertentu yang mana mereka ini tidak melalui saluran yang seperti mana kita telah lalui sebelum ini. Okey, jadi perkara ini menimbulkan kekeliruan kepada pencarum, terutamanya sekali bagi pencarum yang mungkin berada dalam keadaan kesepitan dan sebagainya kerana merasakan tunggu lama sangat dan sebagainya. Saya tak nafikan kita menantikan ni memang agak lama. Kita bermula pada penghujung bulan 6, sekarang ni dah nak masuk bulan 11. Dengan keadaan semasa negara dan sebagainya, pilihan raya yang akan berlangsung, esok nak lantik kerajaan, nak bentuk kabinet, persidangan parlimen dan sebagainya, tuntutan ini dia memang akan berjalan sangat lama untuk berjaya. Mungkin mengambil masa hampir setahun sebagai contoh, tak mustahil. Kerana kita tengok setiap kali tuntutan bagi pengeluaran kedai BSP ni, dia punya mekanisme dia berbeza, keadaan dia berbeza, jenis tuntutan juga berbeza. Jadi dia akan memakan masa yang mungkin agak lama. Itu tidak mustahil. Okey, jadi apabila dia memakan masa yang lama, kita sebagai pencarum ni, kita tidak bolehlah orang kata berubah hati daripada bersasar seorang suri rumah. Okey, sebagai contohnya, dia punya tuntutan melalui PGR adalah untuk mengeluarkan semua sekali caruman mereka. Okey, tunggu, kemudian ada idea-idea ni lah, 10,000, 5,000 dan sebagainya. Petus rumah ni kata, contoh dia kata 20,000 pun boleh lah, sebagai contoh kan. Jadi 20,000 tu dia dikeluarkan, dan katalah benda ni mendapat perhatian daripada pihak kerajaan dan sebagainya. Pihak kerajaan tahu bagi suri rumah ataupun ibu tunggal ni, ataupun mereka yang dah lama tak mencarum ni, dia punya orang kata nilai bagi tuntutan ni, dia ada value, dia ada satu value tuntutan ni, kerana mereka ni bukan lagi aktif mencarum. Jadi nak diberikan pengeluaran kepada mereka ni sebenarnya boleh, sebab dia adalah satu kewajaran yang sesuai untuk golongan-golongan yang tidak mencarum ini bagi tuntutan ini. Jadi dia kata, kita ada dengar ni, dia orang cakap 20,000 pun boleh lah. Daripada tuntutan tu kita minta melalui PGR keluarkan semua, kecoh isu 5,000, 10,000,
kan. Lepas tu suri rumah kata sebab macam konyol-konyolnya lama sangat dan sebagainya, suri rumah kata 20 lah, tak apalah, janji dapat cepat. Kemudian kerajaan counter, okey, hari ini saya umumkan kerajaan akan membenarkan pengeluaran daripada akaun 1 KWSP sebanyak RM10,000 secara one off payment. Nampak tak dekat situ? Saya ni bukan orang yang pernah berjuang di jalanan bagi isu-isu bantuan rakyat ni. Saya adalah content creator, berkongsi pandangan dan sebagainya, memperjuangkan di dalam content creator, di dalam digital. Jadi ada pihak-pihak yang nak menggunakan idea saya, pada saya tak ada masalah jika anda boleh laksanakan. Cumanya saya dari segi pekerjaan saya pula, saya berada dalam pertubuhan dan sebagainya, dan kita pernah terlibat, saya banyak pernah terlibat berkenaan dengan isu tuntutan gaji, kenaikan gaji setiap 3 tahun sekali dan sebagainya, termasuk juga dengan faedah-faedah pekerja yang lain, pekerjaan dalam bidang saya lah. Jadi bila kita nak melakukan satu permintaan ini, offer permintaan, kita takkan letak nilai yang rendah, kita akan letak nilai yang tinggi. Kami minta kenaikan gaji kami sebanyak 30%. Sebab apa? Kita tahu majikan kita akan counter balik dengan nilai yang lebih rendah. Kalau kita bermula dengan nilai rendah, tiba-tiba pengeluaran KWSP minta 20,000, kerajaan dia boleh laksanakan saja. Okay, so kerajaan offer, siapa nak ambil, tapi dengan syarat pengeluaran maksimum 5,000 sahaja ataupun 10,000 sahaja. Bagi suri rumah yang lain ataupun suri rumah ini tadi, 10,000 diluluskan oleh kerajaan sebagai contoh, mungkin hanya boleh bertahan sebulan, 2 bulan, 3 bulan macam tu saja. Lepas tu habis 4-5 bulan, takkan nak minta lagi 10,000, takkan nak minta lagi 20,000. Sebab tu melalui PJR ni kita minta pengeluaran ni secara terus, semua dibenarkan. Dan sedikit idea daripada saya lah, kalau boleh diberikan pilihan kepada pencarum tu, dia nak keluarkan secara bulanan ke, dia nak keluar 6 bulan sekali ke, dia nak keluar terus semua ke. Sebab mungkin ada yang rasa dia tak perlu keluarkan semua, jadi dia boleh biarkan sedikit untuk dividen tiap-tiap tahun sebagai contoh. Jadi KWSP boleh melaksanakan perkara itu. Siapa nak mohon, contohnya kalau dibenarkan untuk ibu tunggal ataupun mereka yang lama tak mencarum, cuma buat permohonan secara online je, kerana rekod sudah ada. Sebagai contoh, jika KWSP 2 bulan kosong ini berjaya, jadi bulan ni mereka nak keluarkan, mereka buat permohonan secara online, 3 hingga 5 hari pembayaran akan dilakukan. Kemudian bulan depan tak mau, bulan ketiga tak mau, bulan ke-6 dia rasa macam nak keluarkan semua lah. Maksudnya diberikan pilihan. Itu pada saya lebih baik. Jadi apabila kita berada dalam tuntutan ini, ingat kita kena kekal, orang kata, bersatu dengan idea bahawa pengeluaran ini adalah secara bersasar, dan juga kadar pengeluaran yang kita minta bagi kategori 1 dan kategori 2 adalah semua sekali. Kita minta jika dibenarkan tutup terus akaun KWSP mereka, bukan untuk merosakkan masyarakat, tetapi untuk memberikan peluang kepada mereka ini untuk terus berjaya menampung kehidupan serta keperluan harian mereka. Ingat, apabila kita ni berubah-ubah, mudah terpengaruh dengan pihak-pihak yang menyebarkan ideologi jumlah-jumlah tertentu dan sebagainya. Kalau anda yang sebelum ini berpengalaman sebagai negotiator, perunding dan sebagainya, anda akan tahu apabila kita meletakkan satu nilai, macam saya kata tadi, tuntutan gaji 30%, majikan counter balik 10% saja. Jadi anda bayangkan, nampak perbezaan 20% kat situ. Kalau lah kita bermula dengan jumlah yang rendah, okay, kami ni nak minta naik gaji ni, kami nak minta 10%, agak-agak berapa majikan nak counter? Adakah dia akan setuju dengan 10%? Mesti counter. Sebab apabila kita dah menilai satu nilai, kalau majikan ni dia boleh merendahkan jumlah kenaikan gaji, itu adalah memberikan penjimatan kos kepada mereka. Jadi tentu mereka akan counter. So kami bagi 2% sajalah. Bila kita bermula dengan nilai yang rendah, makin rendahlah kita dapat. Sebab tu kita bermula dengan satu benda yang unlimited, maksudnya dibenarkan pengeluaran secara semua sekali. Kemudian kalau kerajaan nak offer, dia kata okey, mungkin boleh keluarkan bagi mereka yang mungkin dia menggunakan nilai peratusan sebagai contoh 70%. Jadi kalau ada yang ada 10,000, 7,000 ringgit dan sebagainya. Jadi
kita tahu permintaan ini mungkin akan diluluskan, akan di counter semula ataupun akan ditolak, tetapi peluang untuk diluluskan ni kepada dua kategori yang utama ni sebenarnya sangat tinggi, tapi saya bimbang dia akan di counter balik. Kalau dia akan di counter balik, mereka mungkin akan bermain dengan nilai peratusan, dibenarkan keluar 50% dan sebagainya. Jadi sebab itu kita masih perlu kekal dengan idea dan juga tuntutan jumlah yang tidak terhad bagi mereka yang dah lama tak mencarum ini terutamanya sekali. Jadi untuk pencarum semua kekal fokus, kekal bersama PGR. Mereka ada rasa ada pertubuhan ataupun pihak-pihak yang lain yang anda rasa idea diorang ni realistik dan sebagainya. Jadi kalau anda rasa sedemikian, di sini sama ada di channel saya ke, di PJR ke dan sebagainya, anda bukan medium yang sesuai untuk anda meluahkan berkenaan dengan ideologi di sana. Kita berada di kandang kambing, kita mengembek. Kita berada di kandang lembu, kita mengemu. Macam tu kita kena ikut. Jangan kita ambil ideologi orang lain, pertubuhan lain, pihak lain dengan idea-idea pengeluaran jumlah-jumlah tentu mereka, kemudian kita masuk dalam PGR. Sebab apa? Dia akan mengelirukan pencarum-pencarum yang lain. Kita tak mahu perkara-perkara ini orang kata berkisar dan esok dia akan menimbulkan kekecelaruan yang akan mengganggu. Bila mengganggu pihak kerajaan sebagai contoh ataupun pihak-pihak tertentu sebagai contoh, dia nampak pertubuhan ni sebenarnya lemah. Dia akan nampak macam tu sebab ahli dia sendiri bercelaru, tak tahu mana satu yang mereka nak. Dia akan jadi macam tu. Jadi kita kena berhati-hati dengan segala anasir-anasir luar ini dan fokus berkekal dengan apa yang telah diminta sebelum ini. Jadi saya harap sangat pencarum kekal positif, kekal optimis, kekal bersabar. Yang penting teruskan berdoa. Kita perlu ingat dan percaya, bagi terutama sekali bagi orang Islam, rezeki itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya daripada makhluk, bukannya daripada manusia. Makhluk cuma boleh merancang dan menentukan sesuatu sahaja, ya. Okey. Jadi itu saja yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan baru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan, sebarang masalah ataupun sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan YouTube ataupun di ruangan Facebook saya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah mari pergi mengundi, jangan lupa kewajiban pada negara. Marilah mari pergi mengundi, jangan lupa kewajiban pada negara.